Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni kita akan sambung pembelajaran kita. So, topik hari ni adalah kita nak kenal pasti struktur telinga. Okay, so minggu lepas awak dah tengok tentang mata. So, hari ni kita nak tengok tentang telinga pula. So, objektif kita hari ni, awak dapat melakar struktur organ deria telinga serta menerangkan ada 9 fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Okay, jom kita tengok. Okay, telinga. Telinga ialah organ deria bagi pendengaran. So, rangsangan bagi telinga adalah bunyi. So, terdapat 3 jenis bahagian telinga. Kita ada telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. So, awak tengok gambar raja telinga ni. Awak boleh rujuk buku teks kamu. Muka surat 13. Okay, so kalau awak tengok dalam gambar raja ni, kita ada 3 jenis bahagian telinga. Kita ada telinga luar, kita ada telinga dalam dan juga kita ada telinga tengah. Okey. So di bahagian telinga kamu ni awak ada struktur dia yang tersendiri. Contohnya telinga luar kita ada cuping telinga. Telinga luar juga kita ada salur telinga. So, cuping telinga dan salur telinga berada di bahagian telinga luar. Okey. Kemudian, telinga tengah kita ada gegendang telinga, oksikel, jendela bujur dan juga tube Eustachian. So, kita ada 4 struktur telinga yang berada di telinga tengah. Manakala telinga dalam pula, kita ada koklea, saraf separuh bulat dan juga saraf auditori. Okey. So, jadual 1.1 awak boleh rujuk buku teks kamu. Okey, muka surat 14. Okey. So untuk struktur telinga kita nak tengok satu-satu apa fungsi dia yang tersendiri. So cuping telinga, semua orang ada cuping telinga. Kita ada berapa cuping telinga? Kita ada 2 cuping telinga. So awak tengok apa fungsi cuping telinga ni? Okey, so fungsi dia Okey, cuping telinga fungsi dia mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Apa saja bunyi yang dia dengar, dia akan kumpulkan dan dia akan hantar ke dalam salur telinga. So, salur telinga ni fungsi dia awak boleh tengok dia menghantar gelombang bunyi yang dia terima daripada cuping telinga ni, dia akan hantar pergi ke gegendang telinga. So, di dalam kita punya salur telinga ni lah kadang-kadang adanya kita punya taik telinga. So, make sure taik telinga kita tu kita korek dia. Okey, tapi jangan korek terlalu dalam, nanti dia akan kena kita punya gegendang telinga. So cuci dengan kapas. Kalau awak takut, dapatkan bantuan ibu ataupun bapa kamu. Okey. So cuping tadi mengumpul dan menghantar gelombang bunyi, kemudian dia akan bawa pergi ke salur telinga. So salur telinga ni dia akan hantar gelombang bunyi hantar ke gegendang telinga. Okey. So, di gegendang telinga awak tengok bunyi tadi ni, bila dia sampai jadi gegendang telinga, dia akan bergetar. So, dia akan ada vibration di situ. Okay. So, dia akan bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena pada dia. So, dia akan pindahkan getaran bunyi yang dia dengar ni kepada oksikel. Okay. So, ambil bunyi tadi dihantar pergi ke oksikel. So, oksikel ni pula fungsinya dia akan menguatkan getaran bunyi. Sebab bunyi kadang-kadang yang dia dengar tu terlalu pelan. So, fungsi oksikel ni macam speaker. So, dia akan kuatkan getaran bunyi. So, bila dia dah kuat, dia akan pindahkan ke jendela bujur. Okay. So, jendela bujur ni kalau kita tengok kita ada 3 tulang kecil yang ada pada oksikel. Okay. Kemudian dia akan hantar bunyi tadi ni, oksikel ni tadi dihantar ke jendela bujur. So jendela bujur ni dia umpama macam postman. Ambil dia akan pindahkan getaran bunyi, dia akan pindahkan bunyi ni. Okey, getaran bunyi ni dia akan pindahkan ke koklea. Okey, so dia umpama postman lah, ambil daripada oksikel, dia akan pindahkan ke koklea. Okey. So di koklea bila saja bunyi ni sampai, so getaran tadi ni sampai, so dia akan mengesan dan dia tukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf.
Okey. So koklea ni awak tengok dalam gambar rajah kamu, dia macam siput babi tu, bentuk dia bulat-bulat tu. So itu adalah koklea. So bila dia akan kesan, dia tukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Kemudian saraf auditori ni dia akan hantar impuls saraf yang dihasil daripada koklea tadi ni untuk dihantar ke otak, untuk otak tafsirkan apa bunyi yang kita dengar. Okey. Selain daripada tu, kita juga ada tiub Eustachio dan juga kita ada salur separuh bulat. So kita tengok tiub Eustachio, fungsi dia adalah untuk nak balancekan. Okay. Kita nak balancekan kita nak balancekan kita punya tekanan udara. Lajak pula dah. Okay, kita nak balancekan kita punya tekanan udara di kedua-dua belah telinga. Kadang-kadang bila awak naik bukit ataupun awak naik fly, awak akan rasa awak punya telinga ni berdengung. Okay, sebab kita punya tiub Eustachio tu dia nak balancekan tekanan udara. So apa yang awak akan buat, awak akan telan air liur supaya awak rasa lebih selesa. Okay, so kita tengok pula apa fungsi salur separuh bulat ni. So fungsi dia untuk mengesan kedudukan kepala kamu. Selain daripada itu, dia juga untuk membantu mengawal keseimbangan badan. So salur separuh bulat dia nak balancekan kita punya keseimbangan badan. Tadi tiub Eustachio fungsi dia untuk nak balancekan kita punya tekanan udara. So tolong make sure, take note, kita ada dua struktur telinga yang tidak terlibat langsung dalam mekanisme pendengaran. Dua tu adalah tiub Eustachio dan juga salur separuh bulat. Okey, yang lain tu semua terlibat. Dua ni saja tidak terlibat. Yang tadi kita ada 9 struktur telinga. 9 tu, dua saja yang tidak terlibat. Okey, yang terlibat tu apa selain daripada dua ni? Kita ada cuping, kita ada salur, kita ada gegendang, kita ada osikel, kita ada koklea, saraf auditori. Selain daripada tu, dua tu tidak terlibat, iaitu tiub Eustachio dan juga salur separuh bulat. So awak boleh tengok buku teks kamu. Okey, muka surat 17. So ini adalah mekanisme pendengaran. Maksudnya macam mana awak boleh dengar. Contohnya awak dengar speaker ataupun awak dengar cikgu bercakap ni. So macam mana bunyi itu boleh dengar? Okey, apa saja sumber bunyi yang awak dengar, cuping telinga ni akan terima dan kumpulkan gelombang bunyi. So dia akan bawa gelombang bunyi, salurkan pergi kepada gegendang telinga, tapi dalam bentuk gelombang bunyi. Okey, tapi bila dia sampai di gegendang telinga, automatik gegendang telinga ni akan bergetar ataupun vibrate. So bila dia bergetar, dia pindahkan tulang osikel akan kuatkan getaran bunyi tadi ni sebab pelan dia tak dengar. So dia kuatkan sikit getaran bunyi ni, dia hantar nak pergi kepada koklea. So nak hantar pergi ke koklea, dia akan lalu jendela bujur. Jendela bujur tadi kan cikgu cakap dia umpama postman. Pindahkan getaran bunyi daripada osikel ke koklea. So koklea terima saja getaran bunyi ni. So dia akan tukarkan getaran bunyi ni kepada impuls saraf. Okey. So impuls saraf ni dia akan bawa hantar ke otak melalui saraf auditori untuk dia tafsirkan apa bunyi yang didengar tadi ni. Okey. So otak akan tafsirkan. So automatik dia akan bagi tahu, oh awak dengar cikgu kamu duk syarah, duk bercakap, duk popek. So awak kena fokus. Okey. So itu saja untuk hari ini. Awak belajar tentang 9 struktur telinga dalam 3 bahagian telinga dan awak belajar macam mana kita mendengar. So tugas kamu hari ini, tolong salin gambar rajah ataupun dalam buku teks kamu ni muka surat 13, muka surat 14 dan mekanisme pendengaran muka surat 17. Okey. So kalau rasa cikgu kami nak tak pandai lukis, photostat pun boleh ataupun gunakan printer di rumah kamu pun boleh. Okey, tapi mesti tulis tangan dalam buku 1. Okey. So terima kasih.
Apa-apa awak boleh tanya cikgu kalau ada masalah. Okey, so sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.